satu video. Macam mana, semalam kan saya ada buat yang korang terkejut tu kan. Speaker marah MP Kuantan kan. MP PAS tu sebab sebut pasal LGBT tu, betul tak? Speaker sebut tu. So hari ni saya bawa video tu. Tak adalah, semalam tu saya punya apa orang kata rendition lah. Mungkin dia macam tu macam ni kan. Saya agak je kan. So hari ni saya bawakan video tersebut menunjukkan yang geng-geng ni memang geng-geng fitnah tuan-tuan. Kan? Dia dah biasa fitnah, dah biasa maki hamun kan, dia biasa jenis macam tu. Bagi dia memfitnah, rasuah semua dah tak ada benda dah. Okey, kita bawa perdebatan di antara speaker Datuk Johari Abdul dan juga MP Kuantan berkenaan dengan isu LGBT. Lebay gelabah ni. Ada kemak Kuantan. Are you sure? Adakah anda pasti march itu LGBT? Are you sure itu? Dia dulu. Saya nak dapat komen itu saja. Are you sure? Saya nak tanya, kalau sure kata sure, kalau tidak kata tidak. Adakah perarakan itu LGBT atau woman? Baik. Jawab itu saja. Lain diam. Tengok muka dia. Lain diam. Jawab Kuantan. Muka dia. Are you sure itu LGBT? Yang berarak itu LGBT dan diorganisasikan oleh LGBT. Dia ada bersama. No, saya tanya, adakah perarakan itu LGBT atau tidak? Ya atau tidak? Ya, sebab kalau ya, saya cek. Kalau bukan, you kena tindakan. Kalau saya cek itu bukan LGBT, saya akan tindakan terhadap anda. Jadi soalan saya, ya atau tidak? Atau tidak sure? Saya tidak pasti. Tidak pasti. Tidak pasti rupanya. Tarik balik Kuantan. Rupanya tidak pasti tuan-tuan. Tidak pasti. Ada. Rupanya tidak pasti. Sedih kan tuan-tuan kan. Kita ada pemimpin macam tu kan. Kesian penduduk Kuantan yang pergi duk vote dia itu, dapat pemimpin macam tu. Kan. Tak pasti. Tidak pasti. Rupa-rupanya tak pasti. Kan? Rupa-rupanya tak pasti. Kan? Dia kata tak lawak pula. Yang kau buat fitnah, apa yang kita fitnah? Kita fitnah apa? Lebay gugup telemovie kabur LGBT. Betul. Kan, bila dia kata yang kau fitnah, apa yang kita fitnah? Apa yang kita fitnah tuan-tuan? 257 juta masuk dalam akaun Bersatu. Itu fitnah ke? Ini akaun Ini akaun Bersatu yang diaudit oleh Bersatu. Totalkan ini 257 juta. Ini akaun Bersatu. Jap. Mana ni? Ni. Atas ni. Kat mana fitnah dia? Kat mana fitnah? Saya pernah tunjuk akaun ini. Adakah ini fitnah? Adakah ini fitnah tuan-tuan? Saya nak cerita. Saya nak tanya ni. Ni fitnah ke 257 juta masuk akaun Bersatu? Sedangkan parti Bersatu baru 3 tahun masa ni memerintah, baru jadi kerajaan, menang terus jadi kerajaan, memerintah tak sampai 3 tahun, 257 juta masuk dalam akaun. Fitnah ke? Yang sekarang kena dakwa tu fitnah ke tuan-tuan? Kluster mahkamah, tapi konon-kononnya kami ni adalah parti bersih. Tapi takut nak letak jawatan. Oh, katanya, ahli-ahli kami tak benarkan. Kalau ada prinsip, letak jawatan. Muhyiddin Yassin letak jawatan. Tetapi ahli tak benarkan bullshit lah. Aku guna perkataan tu dah. Jangan bagi alasan lah. Itu semua alasan. Mana prinsip yang kamu kata kamu perjuangkan? Kamu tuduh UMNO macam-macam. Sakau lah. Hoy lah. Ni Bersatu ni. Bila nak letak jawatan presiden dia? Saya tanya. Bila Presiden Bersatu nak letak jawatan? Tapi kalau dia letak jawatan, baguslah, letaklah. Ini siap kata, ahli tidak membenarkan letak jawatan. Lawak. Bersihlah sangat. #PN berlagak bersih, tuan-tuan. Berlagak bersih. Jadi ketua pembangkang pun tak berani. Pergi menghadap pergi menghadap wartawan, baca apa tuan-tuan? Baca apa? Baca PDF. Pergi baca PDF rupanya. Ingatkan berani sangat. Baca PDF. Kesian. So hari ni tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Sebelum kita cerita Bersatu, bukan Bersatu, GTA menyertai, memohon untuk menyertai
Perikatan Nasional, Abah sekali lagi berhadapan dengan tuntutan saman daripada Lim Guan Eng. Sudah. Macam mana ni? DAP saman ni tuan-tuan. Takkan Abah fitnah? Okey, kita baca. 7 hari untuk Muhyiddin memohon maaf atau berdepan saman. LOD keluar dari Lim Guan Eng. Lim Guan Eng hari ini menghantar surat tuntutan memohon supaya permohonan maaf daripada Muhyiddin Yassin berhubung dakwaan bekas Perdana Menteri ketika itu telah membatalkan status pengecualian cukai untuk Yayasan Al-Bukhari. Peguamnya Guok Ngeng Siong mengesahkan bahawa surat tuntutan itu telah dikeluarkan bagi menuntut balas bekas Perdana Menteri itu supaya menarik balik tuduhannya dan membuat permohonan maafan secara terbuka dalam tempoh 7 hari. Menurut salinan surat tuntutan yang dilihat oleh Malaysia kini, ia telah diakui dan ditandatangani sebagai diterima oleh Muhyiddin. Okey. So apa Muhyiddin kata 11 Mac yang lalu? 12 Mac. 3 hari lepas. Muhyiddin takkan tarik balik tuduhan terhadap Guan Eng. Okay. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berkata, dia tidak akan menarik balik tuduhan bahawa Lim Guan Eng membatalkan pengecualian cukai kepada Yayasan Bukhari semasa menjadi Menteri Keuangan. Muhyiddin berkata, dia mempunyai maklumat yang sahih berhubung dakwaan yang dibuat itu. Mengapa saya perlu tarik balik? Saya cabar dia untuk jelaskan apa yang berlaku sebab maklumat yang saya terima adalah sahih, kata beliau. Baik. So, sekarang ini saya nak cerita tentang fitnah sekali lagi. Okey, saya nak ceritakan tentang fitnah. Saya nak ajar sikit supaya kita belajar tentang apa itu defamation, apa itu fitnah, tuan-tuan. Saya nak bagi tahu beberapa perkara. Pertama, bila seseorang mengucapkan satu perkataan, dan perkataan itu dikatakan sebagai satu penyataan dan ia tidak benar, the other party kata tidak benar dan itu adalah fitnah, menyebabkan dia punya nama, reputasi atau sewaktu dengannya jatuh, maka dia boleh menyaman orang yang mengeluarkan kata-kata ataupun membuat tulisan terhadap kata-kata fitnah itu. So, apa elemen dia? Pertama, it must be a statement of fact, satu kenyataan fakta. Kedua, yang merendahkan atau menyebabkan kerugian kepada orang yang dikatakan itu. Dan yang ketiga, ada kerugian lah. Ada kerugian. Maksudnya daripada segi reputasi, nama dan sewaktu dengannya. Baik. So, bila masuk mahkamah, bila dia nak masuk mahkamah, apa yang defense kepada orang yang kena tuduh ni? Yang menuduh ni, apa defense kepada yang kena tuduh? Dalam kes ini, Muhyiddin Yassin. So, apa yang Muhyiddin Yassin perlu lakukan ialah mudah sahaja. Dia kenalah, apa yang kena buat? Dia kenalah membuktikan bahawa kenyataan dia bahawa terdapat pelepasan cukai dibuat oleh Lim Guan Eng terhadap Yayasan Al-Bukhari itu adalah benar. Dia kena buktikan. So, bukan Lim Guan Eng kena buktikan, nak kena buktikan, sebenarnya ini adalah tidak. Bukan. Dalam kes defamation, dia berbeza. Dalam kes saman fitnah, yang kena membuktikan adalah yang dituduh. Sebab dia kena mempertahankan bahawa statement dia itu adalah statement atau kenyataan yang benar. Yang ni tak ramai orang faham ni. Saya dah cakap benda ni berkali-kali, berulang-ulang. Jadi bila Anwar Ibrahim saman, Nurul Izzah saman, Lim Guan Eng saman dan sewaktu dengannya saman orang-orang yang mengatakan perkataan fitnah ni, dia kata apa? Koyak lah tu, sebab itu saman. Dia bukan masalah koyak atau tak koyak. Kalau kita kritik berbeza dengan fitnah. Kritik, bila ada satu kenyataan ataupun satu perkara, kita kritik. Contoh, kritik polisi. Apa-apa polisi lah. Saya nak mengkritik berkenaan dengan bajet tahun 2024 ini. Bajet 2023. Bajet 2023 tak patut sebab dia 1, 2, 3, 4, 5. Itu bukan fitnah. Itu kritik nama dia. Sebab ada perkara dan kita memberi penilaian kita berdasarkan pendapat kita. Itu bukan fitnah. Tak boleh disaman pun. Kalau kena saman pun akan kalah. Itu dipanggil fair statement. Tetapi fitnah adalah mengatakan benda yang tak ada. Contoh, ini contoh saja. Bajet 2023 ini adalah bajet yang memberi kepada golongan LGBT. Satu bajet supaya mereka membuat pesta arak. Padahal tak wujud pun dalam
dalam bajet tersebut. Inilah Anwar Ibrahim yang telah memberikan bajet kepada LGBT untuk dia buat pesta arak, marching pada Hari Wanita, contoh. Jadi adakah itu dikatakan sebagai kritik? Tak, itu fitnah. Itu fitnah. Oh tak, itu kritik sebab saya bercakap tentang bajet. Bukan, itu bukan cakap tentang bajet. Itu bercakap dengan benda yang tidak ada dalam bajet pun. Maka yang itu boleh tak disaman? Boleh. Kalau benda ini tak ada, saya nak jawab kenyataan berkenaan dengan liberty, something liberty ni. Saya tak faham lah. Bukan saya tak faham sebenarnya. LFL ni. Laporan polis pada Muhyiddin, PM bertindak zalim, kata LFL. Okey. Saya nak jawab benda ni. Alright. Lawyers for Liberty mengecam Perdana Menteri atas dakwaan Muhyiddin Yassin melakukan fitnah jenayah yang merupakan kesalahan yang membawa hukuman penjara. Ini I think di bawah section, di bawah penal code, criminal defamation di bawah penal code atau kanun keseksaan. Pengarah LFL Zaid Malik berkata tindakan itu memberi kesan kepada amalan menyuarakan kritikan yang sah terhadap kerajaan. Okey. Saya tak faham, adakah saudara Zaid Malik ini sebagai seorang, yalah kalau FL ini saya assume dia lawyer lah, dia faham atau tidak fitnah itu apa? Dan ada mekanisme fitnah ni, ada dua. Pertama, kita boleh saman dia dalam civil court. Kedua, kita boleh buat laporan polis dan kenakan dia dalam kriminal. Dipanggil criminal intimidation atau intimidasi, criminal defamation. Fitnah berunsur jenayah. Ada dua. So, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim nak pilih salah satu, itu adalah within his constitutional right as an individual. Itu hak beliau, hak peribadi beliau yang termaktub di bawah perlembagaan dan juga sebagai seorang warga negara Malaysia. Tidak ada kena-mengena dengan dia sebagai seorang Perdana Menteri. Oh, dia telah menyalahgunakan kuasa. Kuasa apa yang dia salah gunakan? Kalau perkara itu bukan criminal defamation, kalau bukan unsur jenayah, dia nak risau apa? Tetapi disebabkan ada elemen jenayah dalam itu, bila Anwar Ibrahim sebagai seorang individu membuat laporan polis, bukan dia, ada individu membuat laporan polis terhadap satu dakwaan yang berunsur jenayah, tiba-tiba LFL ni kata, oh, tidak patut berbuat demikian, dia kata. Kalau tak patut berbuat demikian, dia patut buat apa? Diamkan diri saja. Biarkan fitnah berleluasa. Biarkan orang kata macam-macam sesuka hati mereka. Biarkan macam tu. Yang ini yang berlaku pada tahun 2018-2019 waktu kita memerintah. Fitnah bertaburan, tuan-tuan. Orang kata macam-macam. Ni malam ni Caprice dengan Ustaz ya, saya panggil dia Ustaz Mujahid lah. Mujahid rusuk rawa ada dekat live TikTok dengan Yani. Siapa nak pergi boleh pergilah, sampai tengok. Kalau tak, nanti adalah rakaman-rakaman dia. Sebab Caprice dia duk mempertikaikan kerajaan. So Ustaz Mujahid dia jawab apa yang dipertikaikan. Saya tak tahu apa isi kandungan dia apa sebagainya, tapi harap adalah malam ni ada video nanti dia ambil. InsyaAllah ada, jangan risau. Ada video tu mungkin. Tetapi kita nak bagi tahu, bila seseorang itu bercakap nili-wili, dia kata sesuka hati dia, tak ada boundaries. Seorang boleh cakap apa saja, termasuk menggunakan perkataan-perkataan kesat, termasuk body shaming. Tahu tak tuan-tuan, saya nak bagi tahu, menggunakan perkataan kesat, body shaming, cyberbullying adalah satu kesalahan jenayah di bawah SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Ya. Kalau seseorang cyberbully kita atau mengatakan fizikal kita dan sebagainya, kalau dibuat laporan polis, orang yang mengatakan dengan screenshot itu boleh didakwa di mahkamah di bawah Akta SKMM, penjara kalau tak silap saya lebih 5 tahun. I'm not exactly sure, tapi ada penjara dan ada denda. Ya. Kita boleh screenshot, report. Kalau nak report boleh lah, tapi bagi saya kesian lah. Saya kesian. Saya baca komen-komen. Lepas saya live ni saya akan baca. Saya akan tengok komen-komen ni, saya akan baca. Saya baca, saya tengok, oh Mamat ni. Saya tengok profil dia. Kesian, saya tengok, oh anak dia, ni isteri dia. Oh, ada juga orang macam ni. Tak apalah. Kan, kita tak report. Tapi yang fake account banyak lah. Biasalah dia orang buat fake account ni tuan-tuan, supaya dia ingat buat fake account ni tak boleh nak dikesan.
Dia ingat macam tu. Tapi tak apalah. Itu hal peribadi dia. Bagi saya tak ada masalah. InsyaAllah apa perbuatan-perbuatan dan juga apa yang dia cakap tu, kan, bagi saya kita tukarkan kepada benda yang positif. InsyaAllah pahala untuk saya, tapi tetap dosa untuk dia lah. Kan, mana-mana kata kita. Alright, habis saman dekat situ.